Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, kita dapat berjumpa kembali, dan yang paling utamanya nikmat hidup yang Allah anugerahi, yang kita rasai adalah kita memulangkan balik kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dialah kepunyaan dialah hidup itu. Jadi kita minta Allah Subhanahu wa taala yang atur setiap saat dan detik turun naik nafas kita. Allah lah yang kita harapkan mengatur diri kita. Semuanya hak Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memahami konsep ini, maka kita akan sentiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, la ilaha illallahu hizni. Ya, maknanya la ilaha illallah, makna yang adanya Allah, maka seseorang itu benar-benar menyebut hingga hilang dirinya. Yang dirasakan adalah hak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi dirinya, maka dia berada dalam benteng Allah. Allah bagi tahu makna dia dah berada dalam benteng Allah. Apabila berada dalam benteng Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin keamanan. Bila kita dah di dalam keamanan, berada dalam benteng Allah, kita menyebut la ilaha illallah, tiada lagi hidup kita melainkan yang ada hidup Allah. Tidak ada lagi kehendak kita melainkan kehendak Allah. Tidak ada lagi penglihatan kita melainkan penglihatan Allah. Tidak ada lagi pendengaran kita melainkan pendengaran Allah. Tidak ada lagi kalam kita melainkan kalam Allah. Tidak ada qudrat dan juga apa saja pun, semuanya hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita fahami dan duduk di konsep itu tadi benar-benar hingga tiada betul-betul rasa kedirian kita, yang adanya menunjukkan Allah yang nyata jelas. Jadi setiap kita memikirkan setiap sesuatu yang kita memandang tu tadi, mana perjalanan untuk memandang tu, maknanya untuk sampai ke, contohnya kepada air ni yang dekat ni, setiap kita nak memandang itu menyaksikan dialah yang memperjalankan, dia yang bagi kita lihat pandangan tu tadi, dan tak ada lain yang kita nampak melainkan semata-mata ia belaka. Bukan ada dua, ada tiga, ada banyak, maknanya menyaksikan bahawa nyata hanya dia semata. Sebab bila kita dah merasai kewujudan tu adalah Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita kena betul-betul bersungguh-sungguh untuk dapatkan makam ini. Barulah dinilai kita ni tadi, dikatakan innal ladzina amanu, sesungguhnya betul-betul dia tu orang beriman. Sebelum ni kita dipanggil orang beriman, kita ingat kita sudah beriman. Tapi sebenarnya kalau kita belum mengetahui konsep ni tadi, belum lagi kita dapat membawa konsep ni, maka kita belum lagi dipanggil beriman. Sebab kita rasa je seolah-olah kita dah beriman, tapi sebenarnya belum cukup lagi, belum apa. Sebab masih lagi kita merasakan ada kedirian kita lagi. Masih lagi rasa kita yang melihat,
Masih lagi kita rasa kita berkehendak, Allah pun berkehendak. Jadi berlawan. Hingga kan kita menutupi, kita rasa kita yang berkehendak. Tu tadi tengok dalam kehidupan kita. Kalau kita tak belajar, kita tak nampak itu kesilapan yang kita buat tadi. Jadi kita belajar kenal diri, kenal Allah, baru kita tahu ada banyak betul banyak kita melakukan kesilapan. Jadi itu kita kena kalau pelajar-pelajar untuk belajar Al-Quran, dia panggil tadi murid. Maknanya belajar apa yang pun selain nakkan kepada Allah, dia panggil murid. Berkehendak kepada sesuatu yang nampak. Maknanya kalau kita sesuatu yang kita nak tu Allah, dia lain sebutan dia bukan murid. Maknanya dia berkehendak tu kepada Allah, dia panggil berkehendak kepada Allah. Maknanya iaitu dia mengatakan dia salikin, orang yang nak menuju kepada Allah, nakkan kepada Allah. Maknanya orang yang merendahkan kepada Allah ni, maknanya maqam dia tu lain dengan murid tadi saya sebut tadi. Belajar ilmu tajwid tu semua baguslah, dia berkehendak ke situ. Tapi matlamat yang sebenarnya adalah salikin. Maknanya orang yang salik, yang betul-betul nakkan kepada Allah. Dia berusaha, dia cari jalan, dia nakkan betul-betul Allah. Tadinya Tadinya kita belajar tajwid Al-Quran, kita hanya nakkan ilmu-ilmu Allah. Beza Tadi saya tak cakap salah, tapi hala tuju sebenarnya adalah kesudahan dia kita nakkan apa ilmu pemakrifat tinggi pun, apa saja ilmu, ke akhirnya adalah kita nakkan Allah. Jadi salik nama dia. Salik tu orang yang nak berjalan menuju nakkan Allah je dalam hidup dia. Hingga kan dia tak ada lagi dalam diri dia nakkan tu, nanti tak nampak lagi semua yang jenis apa saja pun, ganjaran-ganjaran pun dia dah tak nampak dah. Dia nampak salik menuju kepada Allah. Biar kita tahu beza dia. Sebab Rasulullah SAW ni dia diutus tu tadi sebab Rasulullah tu dia dah kenal kepada Allah. Dia dah kenal, maka dia tahulah. Maknanya maka dia Rasulullah SAW ni yang menurunkan rahmat, memberi rahmat. Sebab Allah dah menganugerahkan, bila seseorang tu dah kenal diri, kenal Allah, maka dia tak ada kedirian dia, maka rahmat jadi rahmat. Diri itu tu nama dia rahmatul. Bukan dia tu Allah, bukan, tapi automatik dia dah tak ada diri, baru dilihat rupanya yang ada hanya nyata Allah. Itu maknanya. Kalau kita tak faham kita, Muhammad ni bukan Allah, kita tak faham. Tapi Muhammad itu adalah daripada Allah, dan dia faham bahawasanya dia tidak mau ada kedirian dia. Jadi semua Rasulullah, Nabi-Nabi, wali-wali Allah, orang arif billah, orang yang nakkan kepada Allah, dia akan memproses untuk meniadakan diri dia. Sebab kalimah la ilaha illallah berada dalam benteng Allah. Tapi nak masuk dalam benteng Allah tu, kita kena proses lah. Selalu proses, bukan di tikar sejadah. Di tikar sejadah pun dia juga di luar, di dalam kehidupan kita. Kita tak nampak lagi benda ni. Kita minum, kita rasa tu, rasa pun kita dah tak. Kita nampak siapa yang bagi rasa. Kita tukarkan, kita semua apa yang Allah nyatakan, wujudkan tadi, wujud. Kita nampak, maknanya itu menunjukkan kita la ilaha illallah kan dia. Handphone ke apa ke, manusia ke dalam rumah kita, apa kenduk ke periuk, kita la ilaha illallah kan, supaya kita tahu itu semua tak ada, itu semua menunjukkan yang Allah nyata hanya Allah. Itu kalau proses diri kita salik tadi, kita dah sampai kepada kefahaman kita nakkan Allah aja, di situ akan jadi, dia akan jadi satu macam gelombang yang tak mau mengakui ada kedirian dia. Dia sentiasa proses, di mana dia pergi pun dia akan berusaha untuk meniadakan diri dia. Jadi setahun demi setahun Allah, mana orang salik ni Allah cuci dia. Bersungguh-sungguh dia nak Allah, lagi Allah cuci dia. Cuci, bagi faham. Sampai dia punya kemuncak dia akan dapatlah anugerah tu. Dipanggil tadi fana. Fana tu mana sentiasa dia tu tak nampak yang lain lah. Bukan dia hancurkan diri dia, bukan. Dia tak ada rasa ada kedirian dia. Semua ni dia nampak, semua menunjukkan.
Nanti tengoklah fana fi af'al ke. Kalau fi af'al bentuk, dia tak nampak bentuk ni dah. Nampak Allah je. Bukan Allah tu berbentuk, bukan. Bentuk ni dia tak nampak dah. Sebab dia tahu siapa yang membentukkan ni. Musawwiru, siapa yang membentukkan. Dia tahu. Jadi yang membentukkan dia nampak. Bukan Allah tu bentuk, bukan. Itu mana fana fil bentuk. Af'al tu bentuk. Apa bentuk pun dia nampak. Dia nampak yang membentukkan tu tadi siapa? Mana kalau orang dah duduk situ dia akan faham. Itu fana fil af'al. Fana fil asma, nama. Dia dah tak nampak nama dia dah apa pun handphone tu Oppo ke Nokia dia tak nampak. Dia nampak nama tu dan nama Allah. Dia dah bertukar. Sebab semua nama-nama tu telah lebur, fana, lebur jadi nama yang wujud ni Allah. Dia fana fil fana fil sifat tu maknanya sesuatu rasa yang ada pada kopi jantan, Milo, rasa tu dia dah tak dapat rasa tu dah. Dia dah tenggelam kepada sifat tu tadi. Maknanya yang dia Allah tu yang memberikan rasa tu yang dia rasakan. Itu fana fil sifat, fana fil zat maknanya keseluruhan apa pun semua dia dah tak ada rasa ke, tak ada apa, semua Allah belaka dah. Dia tenggelam. Fana fil zat. Jadi kita nak ke situlah. Barulah solat kita ni solat yang sempurna. Kita dah tak memandang hafal kita dah. Kita dah tak tahulah nama kita dah tak ada dah, lebur. Kita dah tak ada nama saya Aziz dah tak ada dah, tak diingat, haram diingat. Tu tadi. Lepas tu kita punya perangai tadi dah tak ada perangai kita, semuanya kehendak-kehendak Allah punya. Dan keseluruhan tadi maknanya dah lebur semua dah. Baik nama, baik afal, baik sifat, seluruhnya dia pula. Di situlah saya cakap tadi baru nama orang tu dah fana fil baqo. Yang baqo, yang kekal dia nampak. Ni makna makam dipanggil orang mukmin. Orang Islam belum tentu mukmin, orang mukmin tentu Islam. Jadi orang begini kena jaga-jaga sebab mulut dia tu kalam aku. Jangan apa. Dia punya melatah dia pun jadi. Jadi kita kalau jumpa orang macam ni jaga-jaga, lebih baik diam. Jumpa orang macam ni kena banyak diam. Ambilkan dia punya hikmah dia tadi. Apa yang nak dicakap, tunggu apa. Semuanya daripada dia bercakap tu atas kalam Allah. Kalau kata wahyu orang marah nanti kan. Jadi dia ni bukan wahyu tapi daripada bahagian daripada wahyu. Dan tak lain dia daripada Allah juga. Satu daripada yang satu juga. Allah wahyu turun tetap dia jalan yang lurus juga. Tetap daripada Allah. Cuma dia turun pasing-pasing. Sebenarnya dari satu juga. Jadi jelas juga Allah juga. Jadi begini makam dia ni orang salik apabila dia sampai di situ maka dia telah menemui lah, telah sampai dia kata. Salik tu telah wusul atau wasil, wusul sama lah, sampai. Wusul tu mana telah sampai apa? Ya bila dah hilang diri tu sampailah. Kalau masih ada lagi diri, mana tu tu nama dia. Baqo billah. Yang ada hanya dia semata-mata. Ada orang dia bagi, tengoklah. Kalau dia peringkat baru dapat mungkin 1 jam ke 2 jam. Tengoklah kadang-kadang dia keluar lepas tu ke afal balik, fana fil ke asma balik, kadang ada sifat balik. Lepas tu dia nak menyatu yang satu tu, ialah dia proses baru dapat kan. Lama-lama nanti dia jaga 1-2 hari pula dia jaga. 3 hari tu dia jaga baqo bila. Tentu kan? Tu. Lagi Allah naikkan lagi taraf kemampuan dia lagi. Macam handphone ni lah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah telah menurunkan bila orang tu mati dengan diri,
lail maknanya mati, dia akan dapat qadar. Qadar tu mengikut dia mampu. Ya. Bila Allah tengok dia mampu, nanti Allah matikan dia. Malam tu mati, mana dia pun mati, maka Allah masukkan. Kalau kata 10 voltan, 10 lah. Allah yang tahu. Jadi syarat dia mesti. Jadi orang-orang yang menyebutkan tadi, saya cakap tadi la ilaha illallah tu makna mati lah. Kalau dia sebut la ilaha illallah, dia rasa ada diri lagi, ada Allah, makna dia belum dapat qadar yang itu berada dalam naungan keamanan, kesedapan, kemanisan dengan Allah. Sebab ada rasa dia. Ini saya cerita pun ni untuk bagi faham. Saya cerita pun makna kalau apa, buang lagi. Makna saya cakap tadi buang. Mana kalau kita misal kata nakkan kemanisan yang betul-betul tenggelam dengan dia. Bukan kemanisan atas hawa nafsu. Betul-betul yang asli dia tadi. Menuju dia. Ni saya cerita ni maknanya untuk kita mudah faham. Siapa-siapa pun orang golongan yang awam ke yang tinggi, semua boleh, kita dah bagi tahu. Itulah sebenarnya yang Rasulullah SAW bawakan. Kita perhatikan dalam hidup kita ni, memang kalau kita selagi kita rasa ada kedirian dia, memang kuasa kita kalau campur masyarakat, kita akan nampak banyakkannya manusia-manusia ni sekarang ni mana masih lagi susah nak menerima. Sebab dia pengajian dia banyak dah didahulukan dengan yang maknanya banyak ilmu-ilmu. Bukan saya cakap tak elok, bagus, tapi yang ibu dia ni lama-lama dah banyak sangat, dia nak patah balik. Dia akan kata, boleh ke manusia akhir zaman ni bercakap-cakap dengan Allah? Dia jadi macam tu, kebingungan. Walau pengajian dia Madinah, Mesir, Timur Tengah, tapi dia belajar tu untuk yang, bukan saya cakap tak bagus, tapi luaran tu tadi, sampai dia dalaman batin dia tu makanan rohania dia tu, dia jadi, saya nak cakap macam mana ya, dia dah tertutup dengan, hingga dia tak boleh terima yang dia rasa dah berbelas tahun, dah berpuluh tahun, dia bila dengar macam ni dia tolak tepi, dia langsung tu. Dia sangka tadi apa yang dia buat tu tadi, dia sangka, saya pun tak cakap tu tak elok, tapi dia belum sampai kesian, dia tertipu dengan. Jadi bukan saya cakap tadi suruh buang, tahu tepi aja. Sebab kita nak mantapkan yang dia belajar tu. Bila dia tahu tepi, dia ambil kenal diri, kenal Allah. Yang utama yang Rasulullah ajarkan dulu, pertama-tama sekali yang Rasulullah dapat adalah keyakinan. Bukan keyakinan kepada ilmu. Bukanlah saya cakap ilmu tu tak betul, makrifat apa semua betul, tapi bukan kita yakin pada makrifat kita, ilmu-ilmu makrifat, ilmu-ilmu yang lainnya. Bukan. Kita lebih belajar tu, apa pun kita akan lebih yakin kepada Allah. Kita tak bersandar dengan ilmu-ilmu tu. Kita teguhkan diri kita, walau hebat macam mana pun kita dapat ilmu tu, boleh terbang, boleh pergi mana-mana, orang kagum, tapi kita tetap esakan Allah. Kita tak sikit-sikit pakai. Kita takut pada Allah. Ini hak engkau ya Allah, aku takut ya Allah. Tanpa izin kau. Kan kalau aku nunjuk nanti aku dah jadi takbur, jadi riak. Jadi macam-macam orang puji aku dah. Jadi walaupun ada dia letak tepi, dia nak manis tu dengan Allah daripada menunjukkan karamah-karamah. Takut dia nak tunjuk. Nabi-nabi pun takut nak tunjukkan mujizat-mujizat, walaupun dia ada mujizat Allah bagi special. Allah bagi memang boleh bila-bila pun. Allah bagi Nabi cincin Nabi Sulaiman, apa lagi tongkat Nabi Musa, banyak lagi mujizat-mujizat. Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, tapi dia tetap juga, kalau Allah dia tak bagi suruh buat, dia takkan takut dia. Gitu ya. Jadi bukan makna kalau kita dibagi ilmu ni, kita maknanya rasa
Aku boleh guna apa Allah dah bagi kat aku. Tak. Dia akan, bila kita dah kenal diri, kenal Allah, beriman, kita apa pun yang manisnya Allah. Kalau Allah tu kata tak izin, kalau kata Allah izin, jadi dia gembira dia tu atas apa yang Allah Ta'ala suruh. Itu bagi dia kemanisan. Itu bagi dia, itu akhlak yang dia dapat. Itu ya Rasulullah SAW pakai akhlak tu tadi. Nabi-nabi, para orang arif billah, wali-wali Allah. Jadi gitu. Jadi nak bagi tahu kita ni, maknanya kita lihatlah, kita ni dapat benda-benda ni semua dapatkan Allah Ta'ala ni atas doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ni bulan Syaban, saya dah cakap, Allah Ta'ala turunkan ayat surah Al-Ahzab tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallam. Bulan Syaban ni lah turunnya asbabul nuzul, turun ayat ni untuk nak bagi tahu kita makna beruntungnya kita, sebab Allah sendiri, aku sendiri berselawat kepada kekasihku, itu sifatku sendiri, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dan malaikat-malaikat semuanya selawat, dan wahai ya ayyuhallazina wahai orang beriman. Kalau tak beriman, tak kenal diri, tak kenal Allah, Allah tak panggil. Allah panggil hanya orang yang beriman. Sebab apa? Sebab bila orang tu beriman, dia kenal diri, kenal Allah, dia akan rasa diri dia tadi yang bukan berselawat, dia akan balikkan balik yang berselawat tu tu baru orang beriman. Tapi kalau dia sangka dia yang berselawat, masih lagi dia nak memilih jalan berkira-kira, dia tak dapat kemanisan yang asliah. Bukan saya cakap tu tak betul, dia dapat yang berkira-kira tu adalah seperti upah. Dia berselawat tu sebab upah. Saya tak cakap salah, tapi jangan berhenti di situ. Berhenti dia kepada tak ada diri, amanu tadi. Allah Ta'ala kata. Amanu tu tak ada diri. Beriman, kenal diri, kenal Allah, mana ada diri. Jadi kembali balik dialah yang bersalah. Balik-balik innallaha. Kembali-balik aku yang bersalah, aku yang berselawat. Jadi bila Allah yang berselawat, setiap yang kita selawat, kita akan nampaklah nur dia berkasih sayang. Zat dan sifat dia berkasih sayang. Muhammad tu sifat dia. Berkasih sayang di situ tadi, tu yang dapat rasa, terus rasa kemanisan. Selawat ni adalah nyambung untuk kita kepada mengesakan Allah. Dia dalam keadaan asyik, itu selawat. Dia asyik. Tapi kalau kita selawat, kita tak rasakan asyik. Dia dengan diri dia, iaitu Muhammad, dia dengan sifat dia, mana kita tak faham lagi apa tu selawat. Ya ayyuhallazina amanu sallu, kan? Dia suruh sallu tadi. Sallu dengan solat sama tak bunyi dia lebih kurang. Solat pun lebih nyambung hingga tak ada diri, baru solat nama dia. Tak merasa berdiri, rukuk, sujud, menyebut Allah, apa semua itu tadi. Sallu tadi, selawat tadi pun sama juga menyambung hingga tak ada, yang dia puji dengan dirinya sendiri, zat dengan sendiri. Di situlah dia dapat kemanisan yang dikatakan tadi, salawat dan solat tu sama, iaitu tenggelam, tak ada rasa kedirian dah. Maka beruntung orang yang makna tahu apa erti solat, apa erti salawat. Dia ni lah yang sampai. Bila solat tu sampai terus, bila salawat tu sampai sempurna, maknanya dia barulah dia dapat kemanisan yang original, yang betul-betul asli, yang mana kita bila berselawat di situ, baru kita tahu, ya Allah, ini rahsia salah. Lepas tu kita nak selawat apa pun tak kisah, yang penting kita tahu ini dia punya hala tuju sebenarnya. Dia berkasih dengan, dia menyembah diri dia kalau solat. Kalau salawat, dia berkasih-kasihan dengan dirinya sendiri. Hidupkan tu, hidupkan rasa tu, baru selawat. Kalau tak hidupkan tu, tak boleh selawat, tapi berkira nanti tak sampai puncak kemanisan dia tadi. Tapi kalau dia duduk betul-betul situ, maknanya dia dah dapat apa yang dimaksudkan Allah Ta'ala, aku berselawat. Kita dapat maqam dia tadi. Sebenarnya siapa yang berselawat sebenarnya menunjukkan akulah yang. Tapi kita perasan, kita rasa kita yang berselawat, kita akan dapat kiraan tu lah. Masuk dalam kubur pun berkira-kira lah nanti.
Jadi kita tak nak duduk situ. Kita nak macam mana yang asli tu. Rasulullah sendiri pun, maknanya Muhammad SAW pun berselawat juga. Tapi selawat dia faham gitu tadi. Dia dengan Rasulullah faham di situ. Macam mana kita nak duduk semua? InsyaAllah. Jadi apa pun kita dapat sini Mat. Dekat sikit. Apa pun yang kita dapat, maknanya kita Mazah, duduk. Sini boleh dekat sikit. Seorang je. Okey. Alhamdulillah. Teruskan sikit. Bagi. Jadi keuntungan bila kita tahu apa pun hidup kita sekarang ni adalah maknanya Allah Muhammad. Mana nak nunjukkan tadi Allah dan Muhammad tu, maknanya dia tu satu jua. Jadi kita ni apa pun semua daripada Muhammad pun daripada Allah. Allah pun mana bukan dua mana ni kena faham mana benda yang tak berpisah. Allah dan Muhammad. Kalau kita faham Muhammad tu sebenarnya adalah sifat dia. Bukan saya cakap sebut Allah Muhammad ada dua, bukan. Dia sebenarnya satu jua. Tapi Allah belum jadi yang lain. Allah keluarkan sifat dia bernama Muhammad yang terpuji itu tadi, baru jadi yang lain. Jadi yang lain dia harus kepada Muhammad dulu supaya jadi. Jadi tak boleh kita direct. Tapi bila maknanya kita dah sampai pada Muhammad, kita dah boleh direct lah. Tapi kalau kita belum kenal lagi, maknanya kita tak boleh langsung, sebab kita tak faham lagi. Tapi bila kita dah faham, tak kira Muhammad dengan Allah sama je, sampai dah tu. Jadi untungnya tadi kita bila kita dapat Nabi kita, Rasul kita adalah Nabi Muhammad, untung sangat kita. Saya ceritakan macam mana Nabi Isa sendiri nak jadi umat Muhammad. Nabi Musa pun nak jadi umat Muhammad. Nabi-Nabi sendiri pun nak jadi umat Muhammad. Hebatnya tadi Allah tadi. Jadi Rasulullah pesan dia kata kan. Kita apa dah telah kita buat. Kita tak ada, Rasulullah SAW dia dah sampaikan, dah sempurna dah kepada kita ni. Maknanya Rasulullah kata aku tak nak minta apa-apa pada balasan ke apa benda. Rasulullah dah apa yang Allah suruh, Rasulullah dah sampaikan. Untunglah kita dah lengkap dah. Syariatnya, tarikatnya, hakikat dia, marifat. Apa pun kita buat dalam dunia ni semua akan berlandaskan kepada Nabi Muhammad dah, yang menunjuk ajar kepada kita yang sebenarnya, kan? Jadi Rasulullah SAW sebelum wafat dia berwasiat. Rasulullah SAW berwasiat, berpesan, dia kata aku dah semua dah selesai. Aku tak minta apa-apa, cuma aku nak satu je, tolonglah jaga zuriat suci aku. Tolong jaga zuriat suci aku. Sebab nanti kita akan mempelekeh ataupun banyak menganggap zuriat Nabi ni tak ada apa-apa. Tapi Nabi sendiri dia pesan pada sebelum dia wafat, wasiat dia. Rasulullah sempat bagi tahu, tolong, aku tak ada, aku dah bagi dah. Kita dah sangat berterima kasih banyak-banyak pada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih yang tak teringgi, tak mampu kita nak balas. Tapi Rasulullah ingat yang kita, kalau kau nak balas pun kau tolonglah jaga zuriat suci ku. Habib keturunan Nabi, Said, Syarif yang keturunan darah masih tak putus. Tolong. Sebab sekarang kita tengok banyak yang hina. Jangan kita tak tahu apa yang rahsia yang Rasulullah sebut, suruh jaga zuriat ni. Bukan suruh sembah. Engkau buat tu hormat zuriat Nabi. Walaupun dah ke 1000 ke, tetap dia tak putus nasab kan. Tetap kau kena tu zuriat Nabi suci kan. Jadi kita tanda berterima kasih, untung sangat. Itulah boleh kita seolah-olah membalas rasa terima kasih kita pada Nabi. Sebab Nabi minta tolong jaga zuriat.
Sebab kita tengok kita ni macam seolah-olah kita tak tekan sangat. Saya pun tak faham. Yang saya tahu, kalau kita dah makin kenal diri, kenal Allah, kita akan jaga zuriat Nabi. Selain daripada itu, kita akan jaga zuriat. Kita akan letak rasa cinta kita kepada zuriat-zuriat suci Nabi Muhammad SAW. Kita akan jaga. Kita takut nak buat sesuatu dengan dia. Nak kata dia tak betul, nak kata dia, walaupun kita nampak dia buat macam mana pun, kita tak berani nak. Sebab Nabi tu kata, zuriat-zuriatku nanti ibarat seperti kau dekat dengan dia, seperti kau naik bahtera Nabi Nuh lah. Kau akan aman, selamat. Tu Nabi bagi tahu begitu. Itu keuntungan sebenarnya. Bukan kita mana menyembah, bukan kita, mana Nabi nak bagi keberuntungan pada kita. Itu bila kita jaga zuriat dia, jangan zalimi, jangan fitnah dia, jangan, jaga dia, jaga. Kau macam jaga aku lah, kata Rasulullah. Kalau kau jaga dia tu baik, dengan kau dapat keuntungan. Bukan di dunia lagi, di pada mahsyar nanti aku yang. Tapi tak malu ke kau kalau kau hina dia, kau cakap sesat, kau cakap macam-macam. Nanti di pada mahsyar nanti kau nak bawa ke selawat kau tadi. Selawat kau betul, tapi dalam keadaan kau, Nabi pesan suruh jaga zuriat-zuriat suci dia, engkau dah sanggup engkau ni depan Rasulullah, kan? Depan zuriat-zuriat. Kita tengok yang dekat Indonesia, dia orang zalimi Habib Muhammad Rizik bin Syihab kan, keturunan Nabi yang asli tu, zuriat Nabi yang suci. Diorang zalimi, diorang, padahal dia tak ada apa pun, dia buat betul-betul kerana Allah, kesucian dia. Tak ada dia nak sejengkal tanah ke kepada presiden ke dengan siapa-siapa pun. Dia buat tu lagi, dia tolong orang banyak, keluarkan duit dia, menghabiskan waktu dia untuk betul-betul dia kepada Allah SWT. Tapi tengok macam-macam sekarang ni disumbatkan dalam penjara. Lepas tu dia buat macam-macam supaya pupus dia ni. Padahal dia ni lah yang maknanya yang membela banyak masyarakat. Dia tak harapkan apa-apa, dia nak masyarakat tu sedar je, balik kepada kebenaran. Dia bukan nak lebok kuasa, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Presiden ke tak. Dia nak perbetulkan. Tapi macam-macam orang fitnah dia, orang anaya dia, pengikut-pengikutnya nak dibunuh lah, macam-macam. Jadi engkau selawat juga, engkau bersolat juga, engkau bersedekah juga, tapi sanggupkah engkau dengan kau buat begitu, engkau sanggup tak engkau buat dengan zuriat Nabi yang Nabi sendiri bagi tahu, tolong jaga, jangan yang lain pun. Betul, selawat kau memang kau suka selawat, tapi adakah tanda kalau kau betul-betul selawat, tanda betul-betul kau solat, tanda kau betul-betul buat baik kerana Allah, engkau akan jaga pesanan kekasih dia. Jadi bukan saya ni tadi mengajar supaya menentang mana-mana, tak, kita kena jaga. Itu bahagian daripada diri kita juga. Kalau orang usik dia, macam kita ni, kita terasa sakit. Bagian orang mukmin yang kenal diri, kenal Allah ni, dia akan gitu. Kau usik zuriat Nabi, kau macam usik aku. Kita sekarang tak didedahkan perjuangan yang begitu. Bukan saya suruh menentang mana-mana, tak. Kita kena ada rasa gitu. Walaupun Indonesia tu bukan jauh sangat, tapi kita macam kat Malaysia ni, bukan Malaysia sini lah, tempat lain, kita tak ada rasa macam zuriat Nabi ni orang buat kan. Kita tak ada rasa menangis, sedih. Tu sedih. Saya sedih, saya tengok macam ni. Kalau orang bukan zuriat Nabi pun kita sedih, orang buat nyanyi, apatah lagi zuriat suci Nabi. Rasa betul saya ni, rasa. Sebab kita jaga zuriat Nabi ni, kita jaga dah lama dulu, kita jaga kan, kasih sayang. Apa lagi tak berani nak maki-maki dia, nak walaupun nampak tak betul, tak berani saya. Sebab dah dilatih kan. Takut kadang diuji, dia tengok buat perangai. Tapi kita tak, kita tahu ni, kita tak ada cakap apa-apa. Kita tetap ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Engkau uji aku ya Allah, aku tahu. Ini zuriat yang suci ya Allah, aku tahu. Lama-lama Allah bagi hikmah dia. Kita ada sangkaan baik itu, lama-lama kita nampak rupanya gini. Ada sesuatu mesej yang zuriat-zuriat Nabi tu yang suci tu nak bagi tahu kita. Banyak kita dapat hikmah. Tapi kalau kau nampak sikit tak elok, kau dah kata dia tak betul padahal kau tanpa usul periksa. Pasal nanti yang akan Imam Mahdi yang datang nanti itu keturunan Nabi. Nama ni macam nama aku juga, Muhammad. Ben pun sama, Ben kan aku juga, kata Nabi. Dia daripada keturunan darah. Takut kita kalau kita dah buat tak elok dengan zuriat Nabi, bila datang Imam Mahdi kita boleh jadi pembantu dia ke? Dengan zuriat dia yang suci pun kita tak boleh bantu, apalagi datang yang Imam Mahdi nanti. Jadi perhatikan betul-betul ya. Sebab kita sekarang ni tak didedahkan keadaan yang original, yang asli. Yang betul-betul orang yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, dia akan jaga benda-benda ni. Dia akan jaga zuriat-zuriat Nabi pun dia jaga. Itu tandanya orang dah kenal diri, kenal Allah. Dia kuat kecintaan dia. Bukan pada zuriat Nabi tu, tapi memang dia jaga. Yang lain-lain pun dia tersentuh, dia pun rasa sakit. Yang kata manusia, orang yang bukan Islam pun kita pun terasa juga nanti kalau kita dah betul kenal diri kita. Perasaan kasih sayang tu menyeluruh, bukan atas satu bangsa atau atas satu bangsa Melayu aja, bukan. Dia akan melebar luas, semua sekali kita turut rasa kasih sayang kita. Walaupun dia berbeza agama, kita tetap kita kata kita kena berbuat adil. Allah Ta'ala kata walaupun dia berbeza agama, kita tetap berbuat kalau dia salah kita betul. Di zaman Sayyidina Umar terjadi gitu juga. Zaman Sayyidina Ali pun terjadi juga, di mana dia membela orang Yahudi. Contoh Sayyidina Ali, baju dia dah saya kata dah tergadai lah, tak terbayar hutang. Dia orang lain dah jual kat orang Yahudi. Jadi Sayyidina Ali tahu itu baju perang dia. Jadi dia minta orang tetap bagi. Jadi bila dia adili, dia dah beli dengan orang yang Sayyidina Ali gadaikan tadi. Jadi Sayyidina Ali dia rela, dia bayar, dia ambil. Walaupun dia orang Yahudi, dia ada kekuasaan, dia boleh ambil, tapi tetap dia bayar. Keadilan. Bukan makna kita sebagai orang Islam kita ni dah kuat. Kalau orang Yahudi tu sikit lemah, kita buat sekuat hati, tak boleh. Kita tetap kena buat. Itu manisnya Islam ni tadi. Kita tak ada dengan orang bukan Islam, kita tak ada nak berbalah. Kita cuma kita tak boleh wala a'maluna walakum a'mah, bagi engkau amal, sebab aku tidak menyembah apa yang kau sembah dan kau pun tidak sembah apa yang aku sembah. Jadi itu je perbatasan dia tu, itu sikit aja. Kan? Tapi kita masih boleh bersama dengan mereka untuk ajakkan kepada tunjukkan akhlak tadi. Tu tadi itulah itu saya cakap tadi hari. Maknanya kita jagalah betul-betul zuriat Nabi, ada perasaan kasih kita kepada zuriat-zuriat Nabi, sebab ni pesanan daripada Rasulullah sebelum wafat. Jadi beruntung kita ada zuriat Nabi. Kita beruntung ada zuriat-zuriat Nabi masih hidup, sebab kita boleh menambahkan lagi rasa kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Bila dah Rasulullah tu suka pesanan dia kita amalkan, Allah pun suka, redha. Nabi Muhammad redha, Allah pun redha. Bila kita buat sebarangan tu, saya cakap tadi, sedih saya tengok. Kalau ikuti tadi saya, Allah, tak sanggup nak tengok zuriat Nabi yang dipenjara, dizalimi, dia apa kan. Tapi masih lagi Habib Muhammad Rizik bin Shihab ni tadi tetap juga walau dalam penjara dibuat macam-macam, tetap boleh mengislamkan orang dalam penjara. Allah. Tetap lagi menunjukkan akhlak yang baik. Tengah malam apabila ada yang memberitahu, dia berdoa, terdengar suara dia kata, ya Allah, orang yang buat zalim dengan aku, kau lebih tahu, kau faham, kau ampunkanlah dia, sebab dia hamba engkau.
kau bagi maaf lah pada dia. Sebab kau maha pengampun ya Allah. Dia tak tahu kau tu, dia hamba kau yang zalim aku tu. Kalau kau ampunkan, bagi dia kesadaran, bertaubat, kau bagi dia rahmat, engkau berhak ya Allah. Oh gitu, bukannya doa ya Allah siapa yang telah buat zalim aku, doa aku makbul, hancurkan dia. Tak. Mulut dia depan je tapi hati dia tu maknanya kita beruntung. Mana tu saya cakap tadi, sucinya keturunan zuriat Nabi suci ni tadi terbawa. Jadi ibaratnya Quran yang terjemah Quran tu adalah zuriat-zuriat Nabi ni adalah terjemahnya Al-Quran. Akhlak-akhlak Nabi tu kita nampak dalam diri dia. Bukan bertulisan. Kalau dia tahap membela, habis rezeki, memang dia membela betul. Orang susah, orang tak anai. Kalau nampak kebatilan, ada kilang arak, ada apa semua, orang Ramadan masih lagi, dia akan dengan grup dia akan kalau pihak berkuasa tak mau buat kerja 3 kali, kita akan pergi turun. Dia bagi tahu mana strategi dia tu. Betul-betul bukan cakap aja. Banyakkan kita cakap je, wah jangan arak ni. Tapi masih lagi dia tak, dia pergi serang betul. Bukan dia nak perang pun, dia pergi bagi tahulah dia punya cara pula bagi tahu. Tinggalkan ni, jangan gini ni. Kami akan gini. Gitulah kan. Oh betul. Bukan sekadar cakap aja, berbuih-buih cakap. Kita kena ada sesuatu yang kita nak terjemahkan, bukan sekadar cakap. Sebab Quran ni bukan yang dibaca aja. Baca bukan saya cakap tak boleh baca, tapi bukan untuk dibaca, untuk difahami dan dibawa dalam kehidupan. Kalau kita nampak kemungkaran, kita kena, tak boleh selemah-lemah. Tapi kalau kita dah dalam rumah sendiri, kita ada kekuasaan, kita tak bagi tahu, itu kebanyakan saya cakap tadi. Dalam rumah sendiri, anak perempuan kita tak pakai tudung, tak keluar rumah, kita macam ada adab tadi, berkawan, kita tak jaga anak kita. Maknanya kita sendiri, apa yang kita baca Quran? Sebulan sekali khatam, ya bagus. Belajar hadis, belajar bagus. Tapi dalam rumah gitu pula. Anak lakukan maksiat, buka dedah aurat. Ya Allah, masih peringkat tu lagi. Jadi zuriat-zuriat Nabi suci, zuriat suci Nabi ni, dia menterjemahkan. Tak betul, dia akan dia tak takut, dia kena jadi begitu. Tu. Jadi kita jadi beruntung sebab bila ada dia, kita jadi boleh jadi penolong. Pasal dia betul-betul dengan tangan, bukan dalam hati aja. Dia, kau nampak dia dengan. So kita terima kasih, kita untung zuriat Nabi ni, bukan menghina dia, bukan tolong kata itulah tak betul melawan kerajaan lagi. Bukan dia lawan kerajaan, dia tak ada langsung nak lawan kerajaan, dia nak perbetulkan ada. Engkau yang takut dengan dia, kau cakap dia macam-macam. Biar dia rasa lah prihatin, kasih sayang kuat yang tinggi, menangis kita kalau zuriat Nabi dia buat. Kita kena ya Allah, biarlah orang yang menyaya dia tu tadi supaya sedar. Kita kena gitu. Baru ada bila kita berselawat dengan Nabi tadi, baru terasa kita tak maknanya melukakan hati Rasulullah. Ni kita selawat banyak, bagus. Saya cakap tekan tak bagus. Kita ikut sunnah ni, kita belajar hadis, semua bagus. Tapi masihkah kita membiarkan zuriat-zuriat suci tu dihina, dianiaya, nak dibunuh, macam-macam, kita macam tak ada rasa apa? Mana tak betul juga kita. Kita akan dipertanggungjawabkan di depan Nabi nanti. Tu pasal jaga-jaga. Tapi cuba kalau kita jaga, kita buat betul-betul yang mana pesanan Nabi SAW, jaga zuriat-zuriat suci dia, kita tengok nanti. Yang susah amalan kita untuk sampai pada Allah akan beres. Rasulullah sendiri akan doakan nanti. Apa yang tak beres kita dengan Allah, dia akan bukakan. Ada Rasulullah yang boleh bukakan kita, hijab kita dengan Allah. Kau belajar tinggi mana pun, kalau Rasulullah tak doa bukakan syafaat ni, kita tak akan sampai kepada Allah.
Sebab mesti menaiki kenderaan Nur Muhammad baru boleh sampai kepada Allah. Ni kau dah buat dengan zuriat-zuriat suci dia, kau tak ada rasa. Bukan Rasulullah minta balas, tapi tolonglah. Rasulullah kata, aku bukan minta balasan untuk apa, tapi aku pun tak minta balas, tapi kau tolonglah jaga. Pasal apa kau jaga tu kau akan dapat keberuntung. Betul ya Nabi kata. Nabi tak bayar lagi nak balas, dia dah betul-betul Allah cukup dah. Ni saya nak bagi tahu itulah. Belum kita kadang-kadang dengar cerita walaupun dia tu Indonesia ke jauh ke macam mana pun, dia zuriat Nabi, kita mesti ada terah. Dia orang mukmin kena buat macam mana pun kita mesti terah. Mukmin dengan mukmin lain seperti sebuah bangun, seperti setu. Dia rasa sakit sana, mana dekat Afrika tu orang mukmin kenal diri kenal Allah, kita pun terah. Ulama-ulama orang mukmin yang kenal diri kenal Allah, terasa apa di Mesir kena nyaya, kita terasa untuk berdoa, ingin berdoa, tak payah disuruh-suruh. Apatah lagi zuriat terjaga. Kalau orang kenal diri kenal Allah, dia mesti ada sifat tu, sayang kepada zuriat-zuriat Nabi. Tak nak hina, tak nak kata sesat, tak nak kata tak betul, walaupun nampak jelas dia tak berani, sebab dia tahu ada sesuatu rahsia yang Allah nak letak kepada zuriat. Kita tak faham betul. InsyaAllah ada apa soalan, pertanyaan apa? Tengok ada pertanyaan apa pun ni tadi.